Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton video ini. Okay, thank you for watching this, and also please subscribe kalau belum, and also share with your friends ya. Anybody yang perlukan ya kelas bimbingan sebenarnya ya, untuk tingkatan 3 sains tingkatan 3 ini. Okay, first and foremost, patutkan niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan mendapat pahala. And also, don't forget, you have to have this book in front of you. Dan juga, we are in page 176 ya. Okay, kita dah habis tentang dua jenis arus ulang alik dan arus terus. Dan kita telah lihat aktivitinya, penggunaan osiloskop ataupun OSK, osiloskop sinar katod. In fact, kita dah habis 176, cuma tak buat practice formative 6.1. Okay, so I just go through. Let's see number 1. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu? By now, you should know apa yang boleh baharu, apa tak boleh baharu. Di sekolah rendah dah belajar. Kalau boleh baharu tu dia misalkan tahan selama-lamanya, selagi tak kiamat ya. Yang tak boleh baharu ni yang kita korek dalam bumi. Okey, next kita lihat nombor 2. Rajah 1 menunjukkan 3 susunan P, Q dan R dengan magnet dan gegelung dawai yang bergerak atau berkeadaan pegun. Okey, ini basic untuk menghasilkan elektrik, menjanakan elektrik. Dah telah saya terangkan dalam kelas yang sebelum ini. So, lihat susunan P. Di sini kita ada LED, lampu LED, dan kita ada gegelung dawai. Apa nama lain dia? Solenoid kan. Dan kemudian kita ada magnet di dalamnya ya, magnet. Kalau kita dapati di sini gegelung pegun, manakala magnet bergerak. So asalkan urat dari magnet dipotong, magnetic field lines dipotong, dia akan menghasilkan elektrik. Bila menghasilkan elektrik, tentulah LED menyala. That's for P. For Q, sebenarnya saya terus jawab soalan 2A ni sebenarnya. Dia tanya dalam susunan yang manakah LED menyala. So, dah cakap dah P menyala. Dan terangkan jawapan sebab pemotongan urat dari magnet. Kalau Q, sekarang ni yang pegun ialah magnet, tapi yang bergerak adalah gegelung ataupun solenoid. Pun berlakunya pemotongan urat dari magnet. The cutting of the magnetic field lines. So, dia menghasilkan arus elektrik. That means LED menyala ke tak? Tentulah menyala. So, yang ketiga, R, susunan R. Both, kedua-dua ya, gegelung pun tak adalah keadaan pegun. Okey, dan kemudian magnet pun pegun. Menyala tak lampu? Tentulah tidak. Sebab tidak berlakunya pemotongan urat dari magnet. Okey. A dah jawab, B dah jawab. 3. Apakah fungsi sebuah osiloskop sinar katod atau OSK? Kalau tak ingat, refer balik. Tapi cuba ingatlah, banyak kali tengok, lama ingatlah kan. So, it should be in page 171 ya. OSK, osiloskop sinar katod ya. Ini untuk tengok dia punya apa. Ada jawapan kat situ. Digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan. Bagi apa? AC, arus terus, ataupun DC in English, direct current, dan arus ulang alik, AC, alternating current ya. Arus ulang alik, arus dia panggil bahasa Melayu adalah AU lah, arus ulang alik. Okay, so now let's see page 177. Kita dah masuk transformer. I think I mention about transformer dalam kelas lepas kan. Tapi ini bukannya tukar kereta jadi robot je kereta, tak. Transformer dalam elektrik. So dia ask you to look at photo 6.8. So dia kata cikgu apa nama dia ni, cikgu Adam kan. Dia kata, pernahkah anda melihat alat seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 6.8 di kawasan tempat tinggal anda? Kalau Shah Alam ni on the way to Bukit Cerakah tu, nak cross the cross atas highway tu kan, belah kiri tu ada kan benda ni kan. What's that? Itu transformer station tau. Okay, so di kawasan tempat tinggal anda, apakah kepentingan alat ini dalam kehidupan harian? It's very important. So we're going to learn about that. First, kita ada 2 transformer. Look at tajuk situ. Transformer injak naik dan transformer injak turun.
injak turun, sorry. Injak naik adalah step up transformer. Okey, yang turun step down transformer. Satu nak naikkan, satu nak turunkan. Apa yang dinaikkan dan apa yang turunkan? Ini bukan tukar robot kereta, robot di kereta di robot ya. Ini dia akan naikkan atau turunkan nilai. Nilai apa? Look at the notes dalam tu. Transformer merupakan alat mengubah apa? Voltan. Remember that, voltan, bukan arus, bukan rintangan. Voltan ya. You have to know apa arus, apa rintangan, apa voltan. That one you learn in form 2. Arus ialah pengaliran charge elektrik ataupun kadar pengaliran charge elektrik. Measured in ampere. Pemasangannya bersiri. Kena ingat semua tu. And then kalau voltan, dia punya alat voltmeter, unit dia volt. Kemudian dia apa? Upaya, perbezaan tenaga upaya antara dua titik ya, 2 points. Okay, so rintangan pun adalah dah belajar patutnya form 2. Now we're going to see that sini kita nak ubah voltan untuk arus yang macam mana. Satu dia ubah voltan, kedua arus ulang alik. That means tu arus ulang alik. Arus terus tak boleh guna this transformer. Transformer ni mesti arus ulang alik. Apa yang diubah? Again, voltan. Okay, so apa yang transformer ada, yang transformer ringkas ni, mesti ada teras besi lembut berlamina. Lamina ni laminated in English ya, teras besi lembut. It has to be made from besi. Dia buat dari besi, and besi pula jenis lembut. Look at Raja 6.24. Okay, this is struktur transformer ringkas. Bentuk dia macam rectangle. Rectangle ialah segi 4 tepat ya, tapi dia ada tengah-tengah ada lubang. Dan tengok dia kata besi tu macam mana? Teras besi lembut berlamina. Maksudnya berlapis-lapis ya. Ini semua ada sebab. Kenapa dia buat ketul besi terus? Buat berlapis-lapis supaya tak kehilangan banyak haba ya. Dia nak maximize lah ni. Okay, so kita perhatikan dia ada dua belah, because dia macam segi 4 tepat ataupun rectangular yang berlubang tengah-tengah, dia ada dua arm, dua bahagian. Kalau tempat yang dia masukkan voltan tu, okey, masukkan, tengok di bekalan AU tu, voltan yang arus macam mana? Arus ulang alik, remember that. Okey, yang masuk dia panggil gegelung primer. Okey, gegelung primer. Okey, yang belah kanan tu pula, satu sebelah lagi, dia mesti dua macam ni ya. Okey, adalah gegelung sekunder. Lepas tu bos sambung pada apa-apa komponen ke beban elektrik yang nak digunakan tu. It can be menaik, it can be menurun. Easy example is your handphone charger. Handphone charger tu lekatkan dekat plug kan? Okey? Kalau plug tu kata cucuk jari je pasal nak meninggal. Tapi kalau kita letakkan handphone tu punya charger tu, wire tu kita nak sambung pada handphone kita, kita terlupa nak off, kita on terus, terkena tangan, mati tak? Tak. Sebab apa? Dia transformer injak turun. Sebabnya rumah punya voltan 240 standard. Tapi bila dia gunakan charger tu, dia turunkan pada sangat rendah, such a way that tak membunuh. Dia boleh charge handphone awak. Sometimes ada charger 2 ada 3 sekaligus, boleh charge banyak phone. Okey, so apa benda kepala charger tu? Kepala charger handphone tu, itu adalah transformer. Injak naik, injak turun, injak turun. From 240 volt yang tinggi, dia turun sangat rendah. Okey, so dia mesti ada teras besi lembut berlamina dalam yang kecil tu lah, handphone charger tu. Okey, dililit oleh dua gegelung dawai bertebat kiri dan kanan. Yang tempat masuk elektrik tu adalah gegelung primer. Yang keluar pada alat pada handphone awak tu adalah gegelung sekunder. Itu transformer injak turun. Ada juga transformer injak naik. Nanti kita akan lihat. Okey, so kat bawah tu cakap tentang dua transformer, injak naik dan injak turun ya. Okey, dah faham? So we have to have a laminated besi lembut ya. Dia macam ni, dia berlapis-lapis. Saya pun lukisan tak lawa lah buku tu, of course much better kan. Okey, freehand je. Okey, banyak lapis je sembahlah nak lukis ni. Okey, banyak lapis.
Okey, so yang masuk mesti AU. Macam ni simbol dia. Apa arus AU? Arus ulang-alik. Okey, sambung, masuk, ada gegelung. Okey, katakan saya buat 1, 2, 3. Saya saja je buat 3. Sini saya akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, what happen bila 6? Ni sikit kan? Ni 3 kan? Ini 6 kan? Menaik kan nombor 3 ke 4. Ini transformer, injak, naik. Sebab dia naik 3, 6. Nanti value dia pun ni akan naik. Katakan kita gunakan apa alat? Kata apa-apalah, saya tak tahu lah alat apa. Alat elektrik yang perlukan voltan tinggi. So dia akan naik tinggi lagi value dia. Okay, now let's see page 178. 178 kita akan lihat jadual 6.1 ni. Ada dua transformer, injak naik dan transformer injak turun. So belah kiri tu, cuba tengok gegelung dia. Primer banyak ke sekunder banyak? Sekunder banyak bermaksud transformer injak naik. Okey, so kalau tengok simbol tu nampak tu. Belah kiri 3 je, belah kanan 1, 2, 3, 4. Dia buat 4. Okey, bermaksud, cuba tengok bawah tu, dia kata voltan primer, ini VI voltan input. Masuk input yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada voltan sekunder. Ini voltan output, voltan sekunder yang merentasi gegelung sekunder. So bilangan lilitan pada gegelung primer adalah kurang. Ini kurang macam ni daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Okey, so kalau transformer injak naik tadi, primer sikit, gegelung sekunder banyak. Injak turun terbaliklah pula. So tengok injak turun, kita akan pati belah kiri banyak dia punya gegelung tu, belah primer. Yang masuk bekalan AU So VI ke VO? VI lah, voltan input. Belah kanan sikit je gegelung dia, tu voltan output. So voltan primer input VP yang merentasi gegelung primer adalah lebih tinggi daripada voltan sekunder output. So VS yang merentasi gegelung sekunder. Dia terbalik je. Senang je ingat. Kalau banyak belah kanan, naik. Kalau sikit belah kanan, dia turun. Okey, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah lebih banyak daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. So, jalankan eksperimen 6.1 untuk membina dan mengkaji fungsi transformer ringkas injak naik dan injak turun. Okey, how does it work actually? Kenapa dia perlu arus ulang-alik? If you remember, before this, kita belajar magnet form 2 kot. Saya pun tak boleh ingat. Form 2. Okey, kalau kata saya pasang, ni litar saya buat 1 litar, saya sambung. Okey, sini ada kertas. Okey, so saya pun sambung. Switch ada, saya tutup switch ni. Sini saya taburkan, mata buka switch dulu. Taburkan sebut besi di sepah-sepah. Tapi once you on this, sebut besi tu terus membentuk concentric circle. Membentuk, apa dia panggil bahasa Melayu, lupa pula dah. Dia punya macam bulat ni, concentric circle, bulatan apa, lupa pula word dia. So dia terus membentuk ini. Kita offkan balik, buka switch sebab ni ada arus elektrik tau. Okey, kita ketuk-ketuk, dia sepah balik. So that means ini adalah menjadi magnet. Wire ni jadi magnet sebab apa? Sebab ada arus elektrik. Arus elektrik menyebabkan wire ni ada magnet. Bila magnet, dia adalah medan magnet. Faham tak? Ya Allah, tak nampak pula awak ya. Sorry. Dia form begini tak nampak dia. Sorry. Again, let me explain. Okay, eksperimen ni you did that yang tentang magnet masa form 2 rasanya. Okay, saya pasang kat sini lah. Dia punya switch, sinilah dia punya bateri. Okay, so saya sambung. Sini ada kertas. Letakkan sabuk besi sepah-sepah je dia. Okay, saya tutup switch. That means ada elektrik. This wire, konduktor jadi magnet. Ada magnet. So dia akan membentuk concentric circle. Dia akan ada bulat-bulat ada pattern dia. Itu urat daya magnet. Saya tutup, buka balik switch. Okay, saya ketuk-ketuk, dia sepah balik. Saya sambung balik, dia akan bentuk balik.
Sebab that means semasa arus elektrik mengalir, dia menjadi magnet, menghasilkan medan magnet. So from this theory, bila ini switch dia buka, voltan input ni dia ada arus elektrik lalu kat sini. Apa jadi kat solenoid ni? Dia ada medan magnet. Betul tak? So katakan ini utara, ini selatan. Ini utara, that means dia masuk. Selatan dia keluar. Sebab dia ulang alik. Mula dia macam ni. Kemudian dia ulang balik. Terbalik pula. Ini pula selatan, ini pula utara. Kemudian dia tukar sebab arus ulang alik. Kalau kita guna arus terus, katakan sampai di sini jadi utara, dia selatan. Sekali je lah. Ada urat daya magnet. Dan sekali dia potong ini. Sekali je. So tak jadilah. Dia mesti arus ulang alik. Sebab arus ulang alik, pergi patah balik kan. Yang kita eksperimen yang dia galvanometer tu. Kiri kanan. Dia ulang alik. So bila dia ulang alik macam ni, that means kejap di utara, ini selatan. Kalau ini pula selatan, ini pula utara. Masa dia lalu macam tu, dia memotong urat daya magnet belah sini, menyebabkan nilai voltan dia berubah. This is how it works. Sebab guna arus ulang alik. Arus terus boleh? Tak boleh. Sebab dia satu je. Medan magnet sekali je mula tu, dia macam tu je. So kena arus ulang alik. So let's look at experiment 6.1. Tujuan eksperimen ini adalah untuk membina dan mengkaji fungsi transformer ringkas injak naik dan injak turun dengan menggunakan teras besi lembut berlamina. Masalahnya, pernyataan masalah, apakah fungsi transformer injak naik dan injak turun? Hipotesis dalam transformer injak naik, voltan sekunder, output dia adalah lebih tinggi daripada voltan primer, input dia. Dalam transformer injak turun, voltan sekunder output adalah lebih rendah daripada voltan primer input. Untuk eksperimen ini, kita akan dapati pemula ubah yang dimanipulasikan tukar-tukar adalah bilangan lilitan gergelung sekunder. Tentulah kan nak tengok injak naik, injak turun. Bergerak balas, kecerahan mentol. Tengok mentol dia cerah ke tidak. Kemudian dimalarkan yang tetap bilangan lilitan gergelung primer sama je. Primer sama bilangan. Yang belah sini sama bilangan, sini je. Kejap banyak, kejap sikit. Bahan, of course, wire penyambung, dawai kupron bertebat dan mentol. Dan radas bekalan kuasa AU. Mesti AU, tak boleh AT. Guna bateri tak boleh. Kena AU dan teras besi lembut berlamina yang bentuk C. Sini dia bentuk C. Ini dia buat bentuk C, dia combine macam rajah 6.25 tu. So procedure. Caranya, lilitkan 30 lilitan dawai pada satu lengan teras besi lembut yang berlamina untuk membentuk gergelung primer. Primer berapa lilitan dia suruh buat? 30, seperti dalam yang ditunjukkan dalam rajah 6.25. Nombor 2, lilitkan 15 lilitan dawai pada satu lagi lengan teras. Tadi 30, 15. Injak naik ke injak turun? Injak turun kan? Besi lembut yang berlamina untuk membentuk gergelung sekunder seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.25. Kemudian sambungkan gergelung primer pada bekalan kuasa AU. Arus ulang alik, bukan AT. Kemudian sambungkan mentol P melintasi gergelung primer dan mentol S melintasi gergelung sekunder. Mana cuba tengok gambar. P adalah primer, kemudian S adalah sekunder. Nak bandingkan cerah dia. Kalau dia naik, that means yang sekunder tu cerah lagi daripada yang primer. So hidupkan suis bekalan kuasa AU dan laraskan voltanya pada 2 volts. Perhati dan bandingkan kecerahan kedua-dua mentol. Dia suruh ulang langkah 3 hingga 5 dengan menggunakan gergelung primer yang mempunyai 30 lilitan dan gergelung sekunder jadi 60 lilitan. Injak naik. Tadi injak turun 30 dengan 15, ini 30 dengan 60. So, you're supposed to tengok kecerahan mentol. Kalau bilangan primer 30, sekunder 15, tentulah mana lebih cerah.
Mana lebih cerah. Tentulah ni menurun ya. So sekunder, so that means P lebih cerah bandingkan S. Tapi kalau bilangan gegelung primer 30 tapi sekunder 60, tu 30 ni 60, tentulah S lebih cerah daripada P ya. Okey, kesimpulan, apakah hipotesis eksperimen ini diterima? Iyalah. Yes, diterima ya. Iaitu apa-apa hipotesis tadi, yang injak naik injak turun tadi. Okey, apakah kesimpulan eksperimen ini? Ya, kesimpulan itu itulah transformer akan boleh menaikkan menurunkan voltan ya. Voltan bekalan kuasa arus ulang alik. Okay, let's see page 180 ya. 20 minutes lah into our time. Ada 10 minutes left. Okay, in page 180, berdasarkan keputusan eksperimen ini, apakah kesan terhadap kecerahan mentol jika NP lebih tinggi pada NS? NP ialah primer. Berdasarkan yang tadi ya. NP primer. Kalau kecerahan mentol NP lebih tinggi daripada NS, lebih banyak dari NS, so, tentulah kurang cerah ya. B, apakah hubung kait antara VP dengan VS jika NP lebih besar pada NS ya. Samalah kesannya. VP lebih besar daripada VS ya. Apakah jenis transformer ini? NP lebih besar dia, transformer injak turun kan. Okey, nombor 2, berdasarkan keputusan eksperimen ini, A, apakah kesan terhadap kecerahan mentol jika NP kurang dari NS? So tentulah kecerahan mentol mentol di P adalah kurang. Saya tak jawab satu A, tapi kurang je lah. Adalah kurang cerah banding dengan mentol di sekunder ya. Apakah hubung kait sama je, lebih kurang satu, cuma terbalik, satu injak naik injak turun, dua adalah injak naik. Okey, nombor 3, apakah terjadi kepada perubahan voltan bagi arus ulang alik pada sebuah transformer jika perbezaan antara bilangan lilitan dalam gegelung primer dengan bilangan lilitan dalam gegelung sekunder ditambah? Dia tambah banyak mana? Kalau sama banyak bilangan dia, so sama je lah ya, sama je. Kalau dia sama banyak, tadi sini 3, sini 6, sekarang ni buat sini 6, sini 12, so kita akan dapati dia still transformer injak naik. So mengapakah bilangan lilitan dalam gegelung primer dan sekunder adalah berbeza dalam semua transformer? Sebab nak memastikan voltan makin tinggi atau makin rendah ya. Sebab penting dia punya bilangan lilitan. Here we going to see fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Tadi saya bagi tahu satu, apa dia? Your handphone charger ya. Okey, so di Malaysia berapa voltan? Tengok dekat situ ayat dia. Voltan bagi bekalan arus ulang alik yang dibekalkan ke rumah ialah 240 volt. Kalau beli washing machine ke fridge ke, mak ayah beli sampai rumah, tengok kat luar kotak tulis berapa voltan, 240 ya. Berikan satu contoh peralatan elektrik di rumah yang beroperasi pada 240 volt arus ulang alik tanpa menggunakan transformer. Can you think of one? Okey, kebanyakan peralatan elektrik di rumah menggunakan transformer seperti yang terdapat dalam pengecas telefon bimbit F2 just now. So gambar foto 6.9 adalah charger kan. Di dalam charger tu ada transformer ya. Adakah transformer dalam pengecas telefon bimbit transformer injak naik atau injak turun? Saya dah sebut tadi, injak turun ya, sebab kena tangan pun tak ada renjatan elektrik ya. Mari jalankan aktiviti 6.6 untuk membincangkan transformer dan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Before we go to page 181, kita lihat info sains ya. What are they talking about? Tu gambar teras besi berlamina. It's saying here arus aruhan yang terbentuk dalam teras besi dalam transformer dikenali sebagai arus pusar ya. Pembentukan arus pusar dalam transformer akan mengurangkan kecekapan transformer. Wujudnya arus pusar ni dia menyebabkan transformer tak cekap.
Oleh itu, teras besi berlamina digunakan untuk mengurangkan arus pusar dan meningkatkan kecekapan transformer. That's why diguna laminated besi lembut. Soft iron ya. Teras besi berlamina terdiri daripada lapisan besi lembut dan lapisan penebat dan disusun secara berselang-seli. Ya. So berselang-seli ya, penebat besi lembut itu akan menyebabkan dia mengurangkan arus pusar dan that means cekaplah transformer tu. Okay, look at page 181. Kita lihat aktiviti 6.6. Dia suruh aktiviti ini membincangkan transformer dan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Dia suruh jalankan secara aktiviti, sebagai kumpulan aktiviti ini. So, dia suruh gunakan pelbagai sumber untuk mengumpul maklumat tentang transformer dan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. So you can see first komputer, laptop ya, pengguna pengecas dia transformer injak agak-agak turun juga ya, sama dengan tadi handphone charger. Untuk B pengecas telefon bimbit, pun injak turun. Okey, kotak kawalan kelajuan kipas siling pun dalam tu ada transformer. Naikkan menurunkan arus elektrik supaya boleh speed dia 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke. Most of you suka 5. Saya tak suka 5. Terlalu laju. Okey, kita lihat penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan. Rajah 6.26 menunjukkan satu contoh peralatan elektrik di rumah, iaitu kotak kawalan kelajuan kipas siling. Dalam gambar tu kan, yang menggunakan transformer injak naik ke injak turun. Apakah rumus yang digunakan untuk menentukan bilangan lilitan dalam gegelung sekunder untuk menurunkan voltan input 240 volt menjadi voltan 2 volt hingga 10 volt? Okey, tanya apakah rumus digunakan. Kalau saya akan bagi senang je rumus dia. You just remember ni, kira VOS over VIP. VOS over VIP. So ini voltan output per voltan input, secondary per primer. Dari situ boleh kira dah. Dah boleh kira ya. So kita tengok kotak kawalan kelajuan kipas tu yang ini sampai berapa? 5 je. Betul lah, 5 je. Kan? Kemudian ada atas bawah tu saya nampak macam banyaknya. Okey, so transformer injak turun dalam tu nampak tengah-tengah dalam pink tu, yang biru belah kanan tu, daripada 240 volt arus ulang-alik dia boleh tukar kepada kosong tak berpusing lah. 2 speed 1, 4 speed 2, 6 speed 3, 8 speed 4, 10 volt speed 5. So cukup lengkap speed dia. Now page 182, rumus penyelesaian. Saya dah bagi siap-siap VOS over VIP. Dia kurang ada beza dengan dia bagi jalan kuning tu, VP per VS equals to NP per NS, whichever you want to use. Pada saya dari dulu saya ajar ni, saya senang ingat ini. Kalau orang belajar yang ni nak ingat yang kuning ni pun boleh ya. So nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer. Kau nak ingat dia punya rumus daripada ayat tu pening. Ingat ini je. Ataupun ingat tu VP per VS equals to NP per NS. Ya, hubungkan ini boleh tulis dalam rumus yang berikut. Okey. Look how to calculate. Nak kira macam mana. Lihat contoh 6.27 punya rajah ni. Saya nak guna yang ni. Rajah 6.27 menunjukkan sebuah mentol 40 volt disambung ke bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. Okey, cuba tengok gambar tu. Voltan input 240 kan. Sebab arus ulang-alik ya. Bilangan lilitan primer 120. Bilangan sekunder tak ada. Tapi alat yang guna tu turun kepada 40 volt daripada 240. So berapakah bilangan gegelung sekunder NS supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal. So kalau berdasarkan gambar, we're going to have kemudian
Ini adalah output ya. Okay, here they give you as 240 volts. Tak cukup tempat. Okay, then 120 lilitan. Sini adalah tak tahu. And then kita ada 40 volts output. Volts ya. So masukkan dalam ni, formula ni. VOS equals to VIP. Where you write down? I write down here. VOS over VIP. Voltan output. Output ini 40. Voltan input 240 sama dengan secondary tak tahu, dia tetap N. Primer kita tahu 120. So that means nak cari N, takkan 40 per 240 sini ya, pindah tempat ya. Senang tinggalkan N ke atas. So N adalah 40 per 240 darab ini atas 120, 1, 2. Jadi 40 bagi 2 adalah 20 volt. Betul lah. Daripada 40 20. Injak, turun. Faham ke? So dia bagi pengiraan macam penyelesaian tu sama jawapan dengan saya punya. Ialah 20 ya. 20. Okay. Done with that. Time's up. You do page 183. Cuba ya. Before kita masuk 6.3. Penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okay, I stop there first. Thank you for watching. Mudah-mudahan bermanfaat. Okay, also pesanan saya jaga solat 5 kali sehari, and then taat ibu bapa selagi tak suruh pada maksiat, and then hormati guru-guru. Mudah-mudahan berkat ilmu yang awak dapat. Kemudian hormati lebih tua, sayangi lebih muda. So nak tak subscribe lagi, subscribe ya. Give me a like. Kau nak bagilah, tak nak pun tak kisah saya. What's important is Allah kan. Okay, cuma kalau sebagai manusia, kalau give me a like tu boost up my spirit lah, macam happy lah sikit. Orang dengar lah, orang dapat manfaat lah pada apa yang saya cuba nak ajar. Bagi percuma je, Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga bertemu di next recorded class, insyaAllah. Okay, subhanakallah wa bihamdik.